Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 22 Mei 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Berita utama. Rakyat di negeri ini perlu akur menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini dalam keadaan realiti baharu susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang masih dikuatkuasakan akibat penularan wabak COVID-19. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Tahib Mahmud dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2020 memberitahu, tahun ini rakyat Sarawak terpaksa menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan yang amat berbeza akibat penularan COVID-19 yang bukan saja menular dalam Sarawak dan Malaysia namun di seluruh dunia. Justeru katanya, rakyat di negeri ini harus akur dan mematuhi arahan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tun Pehen Sri Abdul Tahib menambah, rakyat juga perlu mengamalkan norma-norma baharu seperti mengguna penutup mulut dan hidung, sarung tangan dan mengamalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Laporan seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP sedang melaksanakan skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP-HRP bermula 20 Mei 2020 sehingga 3 Jun 2020. Menterinya Dato' Alexander Nantalinggi berkata pada masa yang sama KPDN-HEP juga akan menguatkuasakan SHMMP Pesta Keamatan dan Hari Gawai bermula 28 Mei 2020 hingga 3 Jun 2020. Kawalan harga akan diperluaskan kepada 19 barangan baharu dengan senarai 16 barangan harga terkawal yang telah ditetapkan dan berkuat kuasa mulai 20 Mei 2020. Jumlah keseluruhan barangan harga terkawal yang ditentukan harga maksimum adalah sebanyak 35 barangan. Bercakap dalam sidang media pada Khamis, Dato' Alexander memberitahu penentuan harga barangan yang terpilih dibuat mengikut kesesuaian harga semasa dengan turut mengambil kira faktor perubahan harga khususnya bagi barangan import yang dipengaruhi harga dari negara asal, perubahan kadar tukaran mata wang dan peningkatan kos operasi. Tarikh kuat kuasa pertambahan 19 barangan ini adalah pada 22 Mei 2020 hingga 3 Jun 2020, iaitu selama 13 hari. Berikut merupakan senarai barangan tambahan harga terkawal skim Harga Maksimum Musim Perayaan Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2020. Berikut pula laporan mengenai program Sejambak Kasih. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, berbeza dengan tahun sebelum, penyampaian sumbangan berbentuk wang tunai di samping hamper akan dimasukkan terus ke dalam akaun bank penerima pada tahun ini, susulan pelaksanaan PKPB. Biasanya kita adakan satu majlis di mana kita jemput iaitu penerima bantuan bulanan yang merayakan perayaan tersebut. Yang dijemput akan diberi iaitu hamper dan juga duit, sama ada duit raya ataupun duit gawai. Dan oleh kerana tahun ini kita dilanda COVID-19 dan perintah iaitu PKPB sekarang ini dilaksanakan, kita tidak dapat berkumpul ramai-ramai. Jadi semua sumbangan dikredit terus ke dalam akaun penerima bantuan. Bercakap semasa sidang media di Kuching, beliau menambah seramai 42,087 orang secara keseluruhannya akan menerima sumbangan tersebut sempena sambutan perayaan Hari Raya dan Gawai. Berikut merupakan senarai bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Laporan selanjutnya berhubung projek tertangguh di Limbang.
Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, selain faktor PKPB, aspek lain seperti cuaca, struktur tanah dan bahan binaan juga antara punca projek-projek pembangunan di daerah Limbang tertangguh. Sebagai contoh, bagi naik taraf tebingan Sungai Limbang 1 sepatutnya siap pada Julai tahun ini. Tetapi disebabkan oleh PKP dan sebab-sebab lain, struktur tanah dan juga bahan binaan, sekarang ini kita telah pun bagi tempoh, lanjutan tempoh sehingga kepada Disember 2020. Dan tadi kontraktor telah pun memberi jaminan akan dapat disiapkan menjelang Disember 2020. Jadi terlewat dalam 5 bulan macam tu lah. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan rasmi ke tapak projek tebingan sungai Limbang Fasa 1 dan 2. Sekian bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video mengenai persediaan bagi menyambut raya tahun ini yang sangat berbeza dengan tahun sebelumnya disebabkan penularan wabak COVID-19. Jaga kebersihan dan dapatkan rawatan jika bergejala. Salam UKAS. Raya dah dekat, jadi semua orang excited untuk beraya. Tapi jangan sebab raya ni anda jadi leka. So apa yang Pak Cik nak cakap pada hari ini adalah mengenai checklist Hari Raya Corona Edition. Macam mana untuk pastikan diri kita selamat dan juga orang lain selamat pada Hari Raya. So first kali adalah checklist menerima tetamu. Second adalah checklist menjadi tetamu. Jadi pastikan anda tidak ke mana dan teruskan menonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pak Cik Info untuk terus menerima kandungan baru. Checklist menerima tetamu. Jadi kalau anda nak terima tetamu, apa yang anda perlu buat? So first kali kita kena ikut saranan kerajaan iaitu 20 orang. Jadi tak boleh lebih daripada 20 orang. Tapi ikut juga isi rumah. Maksudnya saiz rumah anda. Kalau rumah anda kecil, pastikan kurang daripada 20 orang. Kalau rumah anda besar, mungkin boleh 20 orang. Seterusnya, sediakan mask ataupun hand sanitizer. Mungkin boleh letak di hadapan pintu rumah. Tujuannya apabila pengunjung datang ke rumah anda, dia orang boleh guna. Dan tak salah untuk kita sediakan untuk mereka kerana ini adalah untuk manfaat bersama. Seterusnya, pastikan lakukan penjarakan sosial, iaitu kalau boleh elakkan bersalaman, kerana kalau tak salah pun kita masih boleh beraya. Dan pastikan jarak yang selamat iaitu 1 meter dikekalkan antara kita dan juga pengunjung. Seterusnya adalah kurangkan sentuhan. Kalau dulu kita buat layan diri, mungkin sekarang kita boleh hidang makanan kita kepada pengunjung. Bagaimana pula untuk checklist menjadi tetamu? Kalau anda menjadi tetamu, pastikan anda menghindari orang yang berisiko. Orang yang berisiko itu adalah orang yang tua, orang yang sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kanser, buah pinggang. Seterusnya, arrange time melawat supaya 20 orang sahaja berada dalam satu rumah dalam satu masa. Kita sebagai tetamu juga wajib untuk lakukan juga penjarakan sosial. Maksudnya, elakkan juga untuk bersalam. Kerana kalau tak bersalam pun, kita masih boleh beraya. Dan pastikan jarak yang selamat antara kita dan juga tuan rumah, iaitu lebih kurang 1 meter. Seterusnya, kepada pengunjung, tak perlulah berada di rumah terlalu lama. Jangan terlalu lama berkunjung. Cukuplah beraya dengan sederhana. Kerana lagi lama kita berada di rumah, lagi tinggi risiko kita untuk membawa jangkitan. Perlu diingatkan, walaupun kita raya, kita tetap kena berhati-hati dan kita kena berjaga-jaga. So, Pak Cik kali ini nak ingatkan kepada semua untuk terus berjaga-jaga agar kita dapat terus untuk hindari penyakit corona ini. Terima kasih dan semoga kita jumpa lagi.